Assalamualaikum semua. Saya Sazli Azizuddin bin Sahaimi bersama saya Imam Muda Ashraf akan membincangkan satu topik yang bertajuk penyediaan makanan di rumah perlu tak thayyib. Imam, apa khabar hari ini, Imam? Alhamdulillah, sihat walafiat. Handsome nampak? Wah, ya. Baju tu cantik tu. Baju sponsor, Imam. Baju sponsor. Alhamdulillah. Yalah, Imam. Macam mana bisnes untuk zaman-zaman pandemik ni, Imam? Alhamdulillah. Memanglah dalam pandemik ni kadang-kadang ada kesukaran dia. Biasalah. Semua orang susah. Nak cerita susah pun ramai orang susah. Yalah. Tapi syukur Alhamdulillah. Sekarang ni kalau kita ikutkanlah zaman pandemik ni, ramai orang lah yang kehilangan kerja dan sumber pendapatan. Betul. Jadi bila dia jadi macam tu, itulah kebanyakan mereka lah buat bekerja di rumah. Terutamanya jadi pengusaha makanan di rumah lah. Okey. Sebab itulah banyak yang dia buat home base ni. Buat macam-macam lah, kuih-muih lah, makanan, semua ada di rumah kan. Tapi bila dia pun buat kat rumah ni, Ustaz, banyak juga perkara-perkara yang dia terlepas pandang, yang boleh menyebabkan keracunan makanan berlaku lah. Salah satunya bila lantai kotak ke, makanan tercemar dan boleh menyebabkan keracunan makanan. Hak tu yang kita kalau boleh nak elak-elakkan lah. Jadi bila kita kata lagu tu, Ustaz, macam mana dalam aspek, mungkin kita panggil apa, thayyibat ataupun thayyib, Ustaz? Okey, dua-dua boleh. Dua-dua boleh ya? Baik. Saya segan nak cakap depan orang yang pandai dalam bidang teknologi makanan ni, sebab dia lebih tahu tentang spek-spek thayyib tu, baik tu. Jadi sebenarnya kita nak cerita tentang home base, nak cerita tentang macam mana hari ini perkembangan. Betul. Orang dah mula bukan setakat masak dekat rumah, tetapi dia masak dan dia jual. Betul. Tetapi bila dia jual, kita bimbang pengabaian dari sudut kebersihan, kualiti makanan yang tu sebenarnya. Jadi sebab tu kita dalam Islam ni dia ada tamadun kebersihan, nazafah. Sampai satu bab nak bincang bab ibadat dimulakan dengan fatatahharu, tentang taharah, tentang kebersihan. Even daripada sudut nak pergi haji ada bab ihramnya, ada bab tentang macam mana mandi sunat dan sebagainya. Even Nabi banyak juga kisah-kisah berkenaan dengan Nabi menjaga kebersihan daripada mulut, daripada rambut dan macam-macam lagi. Jadi kita hari ini kita kena ingat dapur juga tak terlepas daripada untuk kita lihat dari sudut kebersihan. Seperti bila kita sebut thayyib tu. Kan, kalau saya tak nak kupas lah isu halal dan thayyibah. Halal tu memang panjang isu dia. Tapi thayyib tu dari sudut kualiti. Imam Syafi'i menyebut dari sudut kebersihan, even dari sudut keenakan. Sampai bab enak tak enak. Sebab tu nak masak makan, walaupun dia bersih, walaupun dia cantik nampak presentation, tapi kalau you nak bagi makan orang, you masak bagi tak sedap, garam tak bubuh, tak jadi juga. Nak sampai ke tahap begitu, dia teliti kan. Padahal kalau dia masak tak sedap, orang tak bagilah kedai dia. Orang tak order. Tapi untuk memastikan kualiti makanan itu, barang yang dipilih, dari sudut kebersihan orang yang mengusahakan, dari sudut penyediaannya, prosesnya, berus apa yang diguna pakai, dari sudut macam-macam lagi, menggambarkan bahawa agama kita ini sangat menitik beratkan soal thayyiban. Thayyib tu sebenarnya maksudnya baik. Maksudnya thayyib kan, dulu Piramli sebut thayyib kan. Thayyib tu baik. Dia bukan setakat kata lepas patuh syarak, tetapi dia juga kempen tentang kalau you patuh syarak, you juga perlu tingkatkan kualiti dari sudut yang kita sebut tadi, kebersihan dan sebagainya. Betul tak? Sebab kebanyakan sekarang ni dia pun tak tahu. Sebenarnya bila dia nak jadi seorang pengadili makanan, 3 faktor dia kena ambil tahu. Yang pertamanya, faktor tentang tempat dia penyediaan makanan tu dah sendiri. Yang keduanya, faktor tentang dia punya dia sendiri sebagai pengadili makanan. Orang tu sendiri. Yang ketiganya adalah keselamatan makanan dan kebersihan makanan itu sendiri. So 3 benda ni, benda yang utama dia kena tahu sebelum dia menyediakan makanan. Jadi kalau kita kata pasal tempat penyediaan makanan, jadi dia kena tahulah kalau dapur dia berkeadaan kotor, tak bersih, macam mana pula makanan yang dihasilkan tu. Yang keduanya pula, bila kita tengok dapur dia ada pula pinggan retak, sumbing dan sebagainya. Yang tu pun tak boleh jugalah, Ustaz. Faktor keselamatan sebagainya. Sebelum tu saya tak lupa jugalah, toilet pun kita pergi tengok. Sebab apa? Bila kita tengok tandas, kalau tak bersih pun dia efek juga. Bila pengadili makanan tu dia pergi tandas, keluar daripada tandas yang kotor, dia mengendalikan makanan pun tak okey juga. Yang tu kita tak mahu. Dan dia pun kena juga pastikan tak ada kucing-kucing berkeliaran dekat tempat dia. Dan juga dia kena hati-hatilah dengan makhluk perosak ni. Itu kita risau juga, makhluk perosak ni dilati. Lipas, lalat, tikus. Lilati. Oh, lipas, lalat, tikus. Oh, ada short form dia. Ada short form. Dia sebenarnya panjang lagi, tapi kita ambil 3 dulu lah yang utama, kan. Lepas tu bila makanan, bila dah disediakan untuk dimasak apa semua, kena bertutup.
Sebab tu nak tanya Ustaz lah, ada satu hadis tentang makanan bertutup ni. Boleh Ustaz huraikan sikit Ustaz? Okey, baik. Itu hadis sahih Muslim, hadis sahih tu tentang panjang, banyak hadis. Nabi sebut tentang qatul ina, Nabi kata tentang tutup bekas makanan. Nabi kata benda siqayah, benda yang kamu buat bekas minuman pun kalau boleh ikat. Orang dulu pakai kantong kulit. Nabi kata sebelum tidur. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan macam cerita tentang keselamatan pinggan mangkuk. Nabi sangat menitik beratkan la darara wala dirar. Tidak ada mudarat dan memudaratkan orang lain. Kalau you nak mudarat diri you pun tak boleh, orang lain lagi tak boleh. Kemudian dari sudut kebersihan, Nabi cukup larang makanan-makanan yang ada unsur-unsur kekotoran. Ada orang panggil dzauq. Dalam mazhab fiqh ni dia panggil dzauq. Dzauq ni walaupun dia tak sebut secara detail benda tu bangkai ke benda, tapi kalau dzauq, keinginan kita anggap benda tu makanan yang kotor, maka dia elakkan. Jadi begitu juga bekas-bekas yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau kata keselamatan, kita katalah sumbing tak sumbing kan. Nabi ni orang bergurau ambil pedang tak disarungkan dengan ikut suka, masuk kampung orang bawa pedang terbuka, Nabi larang. Padahal kalau kita tengok sampai hari ni orang Arab kadang-kadang tengok senapang bawa merata, sungguh? pistol bawa merata kan. Tapi bab itu dekat rumah, keselamatan orang kena jaga. Itu bab keselamatan. Jadi sudut kalau kita cakap tentang hadis berkenaan dengan Nabi suruh tutup, Nabi kata takut-takut wabak datang. Malam hari takut kuman-kuman datang. Istilah dulu dia tidak menyebut secara jelas. Kuman tu kuman apa? Ini kalau kita mengaji hadis, zaman teknologi yang terbatas, dia tidak menyebut. Nabi menyebut syaitan akan mengganggu makanan kamu. Nabi kata letaklah walau satu batang kayu. Sampai Imam Ibn Qayyim mengatakan bahawa paling kurang kalau semut melalui batang kayu di atas. Ya, bukan nak kata kita letak batang kayu. Hari ini kita dah ada balang yang ada penutup, tutuplah. Tutup dengan baik, kita dah boleh seal, kita buatlah seperti mana teknologi sudah mengajar kita. Kalau tutup begini lebih selamat. Benda ini perlu diletak dalam freezer. Letak dalam freezer. Sebab ini teknologi zaman Nabi mungkin berbeza dengan zaman kita. Tapi panduan yang Nabi bagi tentang pentingnya kebersihan matbah, kebersihan dapur. Satu isu yang besar dalam rumah Nabi SAW. Jadi kita pun kena ikutlah benda ni insyaAllah. Macam tadi kita tengok dapur kena, orang kata perfect lah sebelum kita nak menghidang makanan kepada orang, sebelum kita nak masak makanan kepada orang lah. Tapi pengendali makanan tu pun kena bersiap sedia. Yang pertama dia kena dapatkan suntikan anti-typhoid. Lepas tu pergi latihan pengendali makanan, tak mahal pun, RM50 je. Okay? Dan dia pun kena pakai pakaian pelindung. Bila kita kata pakaian pelindung ni, Ustaz mesti tahu kot, pakaian pelindung apa kena pakai? Betul. Apron dia kena pakai. Tutup kepala pun kena pakai. Bukan apa? Kita tak nak kotoran daripada badan kita masuk ke dalam makanan. Sebab itulah apron. Kadang-kadang mereka silap tentang apron ni. Mereka ingat tak nak kotorkan baju. Bukan. Sebenarnya untuk makanan tu, kotoran daripada makanan tu tak kena. Daripada baju tu? Baju tu tak kena masuk ke dalam makanan. Itulah. Dia jadi macam tu. Selain daripada itulah, kita tak nak pengendali makanan ni duk garu sana sini masa mengendali makanan. Tak boleh hisap rokok. Kan? Lepas tu tak boleh batuk bersin ke arah makanan. Takut makanan tu tercemar lah. Kan? Lepas tu pengendali makanan ni jugalah. Kena sentiasa alert tentang benda-benda yang boleh mencemarkan makanan. Contohnya, dia tak boleh pakai cincin. Tak boleh pakai jam semasa mengendalikan makanan. Kita takut mana tahu dia keluar daripada tandas, tak cuci tangan dia betul. Dekat cincin tu masih ada lagi. Buat roti canai pula kan? Tu jadi sedap tu kan. Jadi benda-benda tu lah kita nak tengok juga kan. Tapi ada sekarang ni kita duk tengok ada pula yang jenis simpan kuku panjang ni. Saya rasa ada juga dalam hadis tentang perkara ni Ustaz, tentang pemotongan kuku tu. Kebersihan diri. Ya, kebersihan diri tu. Sebenarnya dalam zaman Nabi SAW, Nabi ni seorang yang sangat kemas. Badannya cantik, rupanya dah cantik, orang tengok pun terpegun. Ni sahabat Nabi sebut, tangan Nabi wangi, Nabi salam dengan orang berwangi. Bersih tangan Nabi. Nabi suka mengusap kepala orang, kepala anak-anak. Menunjukkan Nabi sangat menitik beratkan tentang soal kebersihan tangan Nabi. Basuh tangan berapa kali, itu belum cerita tentang wuduk. Nabi suruh tajdid wuduk. Even bersama dengan pasangan, lepas tu pun kamu bersihkan wuduk, bersihkan badan kamu. Ada peraturan yang mana Nabi menyebut paling kurang seminggu, paling kurang kena mandi. Walaupun negara Arab zaman tu nak dapat air pun susah. Dan Nabi memberi pesan, kalau kamu ada perhimpunan macam solat Jumaat, solat Aid, sunat untuk kamu mandi. Menunjukkan kebersihan diri. Sampai satu tahap, bukan cakap bersih tak bersih. Nabi kata, fa'tazilna, Nabi kata, jauhkanlah kami orang-orang yang mana man kana akala, siapa yang makan thuman, makan bawang putih. Wal basal,
siapa yang makan bawang putih dan basalan, makan bawang, kalau bau busuk jangan dekat dengan kami. Maksudnya kalau kita datang dalam keadaan busuk-busuk nak menyediakan makanan pun tak berapa cantik. Jadi bila Tuan Syazli sebut tentang kuku, Nabi pernah bagi tahu dekat kita tentang 5 perkara asas. 5 perkara asas, antaranya Nabi cakap apa? Khitan. Nabi cakap tentang bulu, ada bulu-bulu di badan, dan juga Nabi menyebut taqlimul azfar. Nabi kata potong kuku. Ini satu benda fitrah manusia. Nabi sarankan fitrah manusia sampai disunatkan pada setiap hari Jumaat. Jadi fitrah manusia potong kuku, trim-trimkan misai. Kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, bila disyarah hadis dia menyebut, tak semestinya 5 ini saja. Kalau keperluan ketika itu memerlukan rambut kemas, saya tak boleh SOP, tak boleh potong lagi kan. Contoh, kena kemaskan rambut. Kena badan perlu nak datang tu kena pakai satu full set, kena pakai PPE tu. Kena pakailah. Melihat kepada konteks ketika menyediakan makanan, jenis makanan yang nak disediakan. Walaupun zaman Nabi tak ada secara spesifik pakaian macam mana. Singlet boleh tak boleh. Tapi sekarang kalau kata singlet tu menampakkan lambang yang tidak bagus untuk menyediakan makanan, dan premis-premis, setengah premis itu perlu diletakkan syarat, perlu memiliki pakaian yang sempurna, barulah dapat kelulusan. Maka kita ikutlah peraturan yang telah ditetapkan. Saya sebut tentang penjagaan diri, yang mana kita kena ingat Nabi ni satu sejarah. Orang dulu ni jarang gosok gigi, sampai Nabi ni laula an asyqa ala ummati lamartu biswak inda kulli salah. Tu zaman dulu. Nabi gosok gigi hampir 5 kali sehari. Paling kurang. Kita pula tak ikut dah. Kita bukanlah kita nak, kita sekarang ni ada ubat gigi, dia ada Florida, dia macam masalah sikit kan. Tapi kalau Nabi sugi dulu kerap nak bersama dengan pasangan, masuk ke dalam rumah sugi, menunjukkan nak jumpa dengan orang, datanglah dalam keadaan kemas. Banyak lagi lah ayat-ayat Quran sebut, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kamu nak pergi masjid kan jumpa ramai orang, nak duduk sebelah-sebelah orang, pakailah pakaian yang cantik-cantik. Quran sebut, ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kalau kamu nak pakai pakaian yang elok-elok. Sampai satu tahap Nabi cakap kepada seorang lelaki yang nampak gayanya macam miskin. Nabi tanya, engkau hal anda kalau ghanam, engkau ada bisnes tak? Ada, dia kata ada. Bisnes unta ada. Kenapa engkau pakai lusuh? Nabi tanya, kenapa engkau pakai lusuh? Nabi suka orang yang banyak mana gaji dia, contoh. Banyak mana rezeki Allah bagi, pakai bersesuaian dengan keadaan yang dia dapat rezeki. Tu Nabi kata jumpa orang, ni masak apa salahnya? Pakai elok sikit. Jumpa makanan nak bagi orang makan pula kan. Dengan tangan tak basuhnya, dengan tak hygiene-nya. Ini yang perlu kita titik beratkan oleh pengusaha-pengusaha makanan. Walaupun dalam rumah. Ya, betul. Kadang-kadang bukan apa, bila kami pergi tengok, kadang-kadang buat audit tu, ada yang pakai baju kelawat seksi tu. Yang tu kita tak nak lah. Jadi dia kena jagalah benda-benda tu. Bukan apa, kita tak nak satu, kalau katalah dia pakai singlet kiri kanan tu, nampak kan, jatuh pula dalam makanan, dah satu masalah pula. Okey, tu satu aspek lah Ustaz. Ada lagi satu aspek ni tentang makanan tu sendiri. Jadi makanan tu, bahan mentah contohnya, kita kena carilah bahan mentah yang segar, bahan mentah yang berkualiti, kan, bahan mentah yang tidak memudaratkan orang lain. Dan bila dah beli bahan mentah tu, contohnya ikan lah kita beli kan, kena pastikanlah ikan tu mata dia tak merah, insang dia tak tukar colour kan, dia kalau merah tak berbau. Tu contoh bahan mentah. Dan bahan mentah ni pula bukan setakat tu je kita beli, kita kena simpan dia di tempat yang betul. Penyimpanan dia, kalau ikan kita simpanlah pada suhu negatif 18 darjah Celsius, maksudnya sejuk beku kan. Kalau kata bukan sejuk beku, macam buah-buahan ni, tu di dalam suhu dingin saja. Maksudnya kalau kata letak kat sejuk beku, keraslah buah, jadi letak dalam suhu dingin, penyimpanan dia kena betul. Lepas penyimpanan pula, kita bila nak masak, bila nak masak, kita kena pastikanlah bahan-bahan mentah kita ni dicuci dahulu, digunakan sebaiknya. Macam Ustaz sendiri ada bisnes saya dengar, ada buat nasi Arab. Bahan-bahan mentah pun mesti berkualiti, Ustaz. Macam mana bisnes okey dah buat masa ni? Bolehlah sikit-sikit. Alhamdulillah. Tak lama lagi insya-Allah jadi usahawan lagi yang semakin berjaya lah Ustaz dah. Ya insya-Allah. Dan bila kita kata jugalah tentang bahan mentah ni, bila dah kena penyimpanan yang betul, diletak di store yang betul. Satu lagi kena tengok tarikh luput bahan mentah tu. Okey. Yang tu kena tengoklah. Kalau yang dah luput, jangan buat pasal guna, orang kata. Kan? Okey.
Okey, untuk pemprosesan makanan lah Ustaz. Bila kita tengok orang di dapur, bila dia nak masak tu macam-macam perangai ada ni. Tapi bila nak masak tu kita kena tengoklah. Kalau katalah mereka nak potong ikan contohnya, kita galakkan. Mereka pakai papan pemotong yang berasing. Okey. Yang berasing tu bukan apa. Kalau dia potong ikan, lepas tu dia potong buah, jadi dia tak pakai pisau dan papan pemotong yang sama lah. Lepas tu bila masak, okey, yang pertama kita nak bila masak yang berkuah tu, kita pastikan menggelegak betul lah. Bila masak tu ayam dalam panas tu betul. panas betul. Tu. Ayam pun rata je dalam tu. Sebab apa? Kalau tak masak betul, mungkin bila kita tengok macam kita beli ayam goreng ke apa, kita buka dalam ada darah lagi, dia tak masak dengan sempurna lah. Sebab tu dia kena masak dengan betul. Lepas tu bila kita tengok juga macam masakan yang lain-lain, contohnya sayuran apa semua, kita pastikan betul-betul juga masak dengan sempurna walaupun dia tak sekritikal ayam tadilah. Okey. Satu lagi Ustaz, sebenarnya kalau kita nak tengokkan, ramai orang ni nak makanan dia tahan lama. Bila nak pakai makanan tahan lama, dia pun pakai bahan pengawet. Jadi bahan pengawet ni pula, dia ada limit sebenarnya. Kalau di dalam peraturan makanan ni, dia ada limit. Tapi ada juga orang yang salah guna bahan pengawet tu, dia tak lebih lagi nak bagi tahan lama. Tapi memudaratkan kita pula. Bahaya pula dia punya konten tu. Untuk pembungkusan ni sebenarnya Ustaz, seboleh-bolehnya kita jangan pakailah surat khabar sebagai tempat pembungkus, bahan pembungkus. Memang tak boleh lah. Bukan apa, surat khabar tu kita risau dakwat dia masuk dalam makanan. Dan satu lagi tu kita tak tahu daripada mana surat khabar tu datang. Mungkin daripada tandas dan sebagainya lah. Jadi benda-benda perkara ni kena ambil tahu jugalah kan. Kebanyakan kita tengok sekarang ni dah kurang lah. Dulu ialah dia pakai surat khabar untuk pembungkusan dan bubur goreng pisang dan sebagainya lah kan. Dan satu lagi yang penting, kalau buat di rumah ni nak jual kepada orang, kena ada label. Dan label ni perlu ikutlah peraturan-peraturan makanan 1985. InsyaAllah, itu tak susah. Bila dia nak buat label, boleh kami di bahagian keselamatan kualiti makanan sendiri akan bantu untuk label tersebut. Label tu sebab apa label tu? Sebab untuk pengguna tahu apa benda makanan tersebut. Okey, nak maklumkan maklumat dalam tu apa dia. Barang tu. Okey. Dan untuk pengangkutan, bila kita nak buat delivery, kena pastikanlah motor kita ke ataupun kenderaan pengangkut kita hendaklah berkeadaan bersih lah. Macam kata nak buat delivery menggunakan motor, pastikanlah kotak yang kat belakang tu bersih lah dan tak ada benda lain, bertutup dan tak ada benda lain, bukan makanan di dalam tu. Jadi bila keadaan bersih, insyaAllah makanan pun tak tercemar, tak ada pencemaran silang berlaku lah. Okey, untuk bahan pengawet Ustaz, mereka selalu pakai bahan pengawet ni untuk buat produk untuk bagi tahan lama. Sebagai contohlah, dalam sos contohnya, mereka letak asid benzoid. Bahan pengawet ni sebenarnya nak bagi tahan lama, orang kata tak cepat rosak lah. Tapi bila letak lebih, dia akan menyebabkan satu, mungkinlah masalah kepada kanser ke sebagainya, masalah kesihatan. Kita risau yang itulah. Kalau bubur lebih ataupun bahan pengawet itu sendiri tak boleh ada dalam makanan. Tapi semua bahan pengawet ni boleh tak boleh pakai semua, boleh refer ataupun boleh rujuk dalam kami punya peraturan-peraturan makanan 1985. Okey, kita takut jangka masa panjang tu. Ya, kita risau jugalah. Ada macam contohnya dalam mi kuning sendiri, mereka dulu letak asid borik. Asid borik ni memang boleh cause kanser lah. Tapi dalam peraturan kami, peraturan makanan ni memang tak boleh langsung guna bahan pengawet asid borik ni. Itu yang kita risaukan, masalah kesihatan akan datang tu lah. Bukanlah makan dan tu kena. Mungkin dia kumulatif. Bertambah-bertambah nanti jadi mudarat yang lebih teruk. Ustaz, saya nak tanya sikit lah. Boleh tak Ustaz cerita sikit ataupun ulas sedikit tentang orang-orang yang telah berusaha untuk mencari keberkatan dalam perniagaan dia, di mana dia ikut semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan ada tak ganjaran daripada Allah sebenarnya untuk orang-orang semacam ni lah? Okey, baik. Sebenarnya kita boleh cakap tentang dapur bersih, orang tu menjaga kesihatan, dan ada kemungkinan pihak penguasa dia boleh buat inspection, boleh melihat. Tapi hakikatnya, selagi mana tidak ada nilai integriti dalam diri pengusaha makanan, benda ini boleh manipulate. Dia boleh manipulate. Mungkin depan kita kadang dia pakai alat begitu, tapi di sebaliknya dia berubah. Dan kandungan dia kata kandungan makanan pengawet begini-begini, ada ketikanya dia buat dalam keadaan tidak mematuhi seperti mana yang ditetapkan. Sebab banyak benda bergantung kepada individu. Sebab itulah hari ini, selain daripada CCTV daripada pihak penguatkuasa, KKM dan sebagainya, ada juga CCTV yang maha melihat, iaitu Allah SWT. Sebab itu Nabi menyebut at-tajir saduq, peniaga yang benar, peniaga yang jujur. Nabi sebut akan bersama dengan Nabi SAW begini.
nak menunjukkan level dia begitu tinggi di sisi Tuhan, menggambarkan orang meniaga dia boleh tipu. Dia boleh buat macam-macam, tetapi dia memilih untuk jujur. Maka dia akan bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu bila kita meniaga ni, orang meniaga tipu ni, sale boleh naik tak? Boleh. Orang meniaga tak betul ni, kotor dan sebagainya, sale boleh okey? Boleh. Semua boleh. Orang tak nampak. Yes. Kan? Isunya adalah keberkatan. Ya. Dalam keberkatan rezeki, kita nak jamu orang makan. Saya ingat apabila dalam cerita Ashabul Kahfi, dia orang lari 300 tahun kan daripada raja. Bila mereka duduk dalam gua, nak suruh kawan pergi beli barang makanan. Dalam keadaan ketakutan. Waktu itu disebut, carilah azka ta'aman. Walaupun takut nak pergi ke pasar, tapi nak pilih makanan, bab makan jangan main-main. Pilihlah makanan yang bersih, yang suci, yang baik, yang berkualiti. Maksudnya, mungkin ada bab-bab lain dia ada toleransi dan sebagainya, tapi bab makanan, nak jamu orang makan. Maka waktu itu mengambil kira kepentingan kita, macam mana kita selera nak masuk dalam perut kita, begitu juga kita nak jamu orang lain makan. Sebab itulah patuhilah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dari sudut kebersihan tempat, dari sudut penyediaan dan dari sudut makanan itu sendiri. Asalkan kita faham bahawa kita sekarang sedang buat satu deal dengan orang lain, iaitu redha meredai antara penjual dan pembeli. Kalau penjual tahulah hakikat barang yang kita masuk, pisau yang digunakan, kan, apa lagi, pembungkusan yang dia bawa, letak dalam kereta-kereta yang mungkin baru tadi baru balik daripada hantar sampah, bonet yang sama ke? Macam mana keadaannya? Kalaulah orang itu mengetahui, bukankah itu menimbulkan satu rasa tidak baik daripada pembeli dan juga peniaga. Sebab itulah kita yang meniaga, kita meniaga betul-betul. Buat betul-betul kerana ada keberkatan dalam perniagaan. Sebab itulah Umar Al-Khattab dia pernah buat peraturan. Siapa nak meniaga dalam pasar kami, dia kena tahu hukum hakam dulu. Sebab apa? Bukan hukum hakam yang besar-besar, tak. Tak boleh bohong orang, wailul lil mutaffifin, tipu dalam timbangan, ingredient berbeza. Dia kata yang ni tomato daripada Belanda, rupanya belakang rumah ya. Contohlah kan. Kualiti tak sama. Awet tadi awet tadi dia kata tak boleh bubuh langsung, tapi dia letak juga sikit. Benda ini memerlukan keikhlasan, kejujuran daripada pengusaha itu sendiri. Walaupun tanpa ada penguatkuasaan. Penguatkuasaan dia ada, tetapi kalau dah berlaku dengan ketidakjujuran, kita bimbang. Manipulasi itu boleh berlaku. Ada kemungkinan boleh berlaku. Sebab itulah kita harap semua orang berlaku jujur dalam berniaga, insya-Allah. Betul. Bila kita kata penguatkuasa tu memanglah boleh tengok, tapi bukan 24 jam boleh tengok. Kan? Sebab itulah kejujuran dan dia rasa bertanggungjawablah untuk dia mengendalikan makanan dengan betul, dengan selamat. Okey, sebenarnya Ustaz sebenarnya kita Kementerian Kesihatan sendiri dia ada juga pensijilan barulah. Dia kata kita namakan dia penyenaraian makanan seliaan di rumah, ataupun kita short form dia home base food. Apa sijil? Maksudnya macam kita apply dekat KKM untuk orang yang mengusahakan makanan home base ni, untuk dapatkan satu sijil yang KKM buat. Macam mana syarat dia ke, ataupun bila ni? Saya pun baru tahu ni. Kita launch hari tu pada bulan 4 tahun ni, dan oleh pengarah kanan kami lah di bahagian keselamatan kualiti makanan. Syarat-syarat dia mudah aja. Syarat dia yang pertamanya dia kena buat di rumah lah. Masak tu yang proses tu kat rumah. Okay. Kalau dia kata di kedai semua tak boleh lah, dia kena di rumah. Lepas tu yang keduanya, pengendali makanan dia macam syarat yang sebelum ni juga, kena suntik typhoid. Walaupun dia mengendali kat rumah, dia kena cucuk juga. Okey, alright. Lepas tu dia pun kena pergi latihan pengendali makanan. Untuk latihan pengendali makanan ni dia mudah sikit. Sekarang ni dah boleh online. Okey, adalah berapa jam kena ikut, ada dia punya peraturan tu lah. 3 jam, dia minimum dia 3 jam dan bayaran dia lebih kurang RM50 lah. Okey. Tak mahal sangat. Jadi saya rasa orang biasa ni pun boleh pergi lah, tak ada masalah. Sebab ni dia memang open kepada semua orang. Jadi kalau kita masak dekat rumah, kita nak jual barang-barang kita masak, kita nak dapat sijil pula. Oh cantik, dekat produk kita ada sijil tu, home base tu daripada KKM tu. Kita ikut syarat yang ditetapkan. Nak apply semua dekat boleh layari laman web kami fsq.moh.gov.my, ataupun kalau katalah nak berjumpa dengan pegawai, nak telefon lagi, nak berkomunikasi, boleh pergi ke Pejabat Kesihatan Daerah yang berdekatan ataupun Jabatan Kesihatan Negeri yang berdekatan lah. Boleh je, tak ada masalah. Sebab kat sana semua insya-Allah ramai yang membantulah. Tapi kalau nak berhubung tu, pergi kepada unit keselamatan dan kualiti makanan.
kalau di Pejabat Kesihatan Daerah lah. Bagus, option yang bagus tu. Untuk kita pun pastikan kita masak dekat rumah, kita pun jaga betul-betul. Dan kita pun kalau beli makanan pun kita confident. Orang tu masak kat rumah dia macam mana, kita tengok, wow, dia ada CJ daripada KKM, home base. Bukan apa, bila kita tengok kan, mereka dah biasa masak ni, ada kalau tak tahu yang mana betul, yang mana tak. Jadi dengan program ni sendiri, kami pun bantu jugalah bagi khidmat nasihat secara percuma. Okey. Kira memang kalau boleh tu lagi ramai apply lagi kita suka. Ya, betul. Sebab memang kita nak pastikan orang berniaga tu bersih kat rumah dia. Kemas, selamat semua. Bila dia dah komplit semua ni, kita pun sebagai pengguna sendiri pun kita rasa lega lah. Benda tu adalah, makanan yang dihasilkan tu adalah selamat dan sesuai untuk kita makan di pasaran kita lah. Dulu makan ni kita masak makan kat rumah dan ni dah jadi industri kan? Ya, betul Ustaz. Okay, Ustaz, kita pun dah nak sampai penghujung rancangan. Okey, Alhamdulillah. Tapi dalam satu hadis tentang kebersihan tu adalah sebahagian daripada iman. Ya, ya. Boleh tak Ustaz ulas sedikit lah tentang perkara ni dan bagi nasihat kepada kita punya pendengar-pendengar pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih Tuan Sazali. An-nazafah dipanggil kebersihan, syatrul iman, sebahagian daripada iman. Nak menunjukkan bahawa kadang-kadang orang anggap apa kepentingnya untuk bersih. Kami beriman, okey ya. Janji kami taat perintah Allah, kami sembahyang, kami okey. InsyaAllah masuk syurga. Tapi Nabi tetap nak mengaitkan tentang bersih ni sebahagian daripada kesungguhan orang mukmin. Menunjukkan kalau orang itu benar-benar mukmin, maka dia akan menjaga kebersihan. Walaupun Nabi tunjuk daripada awal kehidupan dia bagaimana bersih, cantik, bajunya macam mana, kemas. Dan kita punya fokus pada hari ini pula terus kepada pembekalan makanan, penyediaan makanan, pengurusan dapur dengan baik. Semua ini kaitan dengan kebersihan. Walaupun Nabi menyebut tentang kebersihan diri, dan kita pula pada hari ini topik berkaitan dengan penyediaan makanan. Macam mana dapur yang bersih, orang yang bersih, makanan yang bersih. Memastikan orang yang menerima makanan tu sihat. Dan dalam keadaan pada hari ini kan, dengan masalah pandemik, kita bimbang tentang wabak dan sebagainya, lagi-lagilah kena titik beratkan soal kebersihan. Kalau ada unsur-unsur wabak, kekotoran, membahayakan diri, Nabi suruh lari, bagaikan lari daripada singa. Nak menunjukkan bahawa kita semua pada hari ini kena ambil tahu bahawa orang yang betul-betul beriman adalah orang yang menjaga kebersihan. Jadi peniaga-peniaga yang duduk dekat rumah, yang mengusahakan industri makanan, yang dulunya mungkin masak untuk diri sendiri, dan hari ini kita nak upgrade masak untuk orang lain pula dan mendapat untung rezeki daripada jualan yang kita masak, maka lebih-lebih lagi lah kita kena teliti soal kebersihan, dan kita anggap ini salah satu sunnah Nabi SAW. Rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah. Jamu orang makan. Orang tua-tua dulu kadang-kadang dia tak mengaji tinggi-tinggi. Tapi dia simple ya. Nak jamu orang makan, buat betul-betul. Nak berniaga betul-betul. Orang dulu dia punya ungkapan simple. Tak ada lah cerita banyak-banyak. Tetapi mereka bila nak berniaga, nak jamu orang makan, dia buat yang terbaik. Maksudnya kena masak pun dengan kasih sayang lah, macam tu lah. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, makanan selamat tanggungjawab bersama. Jangan lupa layari bahagian keselamatan dan kualiti makanan dan juga FB page bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan, ustaz sekali lah kalau dah memohon home base, kami akan bagi sekali logo home base. Dapat logo pula kat produk tu. Dan boleh lekat dekat produk. Jadi lagi famous lah lepas ni. InsyaAllah rezeki bertambah nanti bila orang dah kenal permis kita ataupun dapur kita memang sangat bersih. InsyaAllah. Okay, sekian saja daripada kami. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan dapatkan logo home base daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.